Okay, anytime from now. Start dah kah? Action. Ya, mau clear? InsyaAllah. Live dah ni? Ha? Live dah kah? Live. Oh, maaf. Ya, gelok. Nggak serius tak takut. Lek-lek dah baca sembang bisa. Oh, live dah. Live. Oh, ya. Ready. Yus. Okay, Assalamualaikum. Oh, tengok cik. Apa cakap? Hari ni sebelum tu selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Dan Mekwa, mamak. Okay, hari ni aku diminta untuk bentang satu tajuk oleh Book Surgeon. Dan Book Surgeon telah meminta dalam kurungan memaksa aku untuk bentang satu topik yang berkaitan dengan kemerdekaan. Tapi untuk bentangkan tentang kemerdekaan ni aku tak ambil lah topik-topik macam sejarah perjuangan ke apa benda semua tu kan. Dia lebih kepada yang dinamakan sebagai kolonial, atau lebih tepat lagi hari ni aku cuba untuk bentangkan tentang pasca kolonial. Dan yang macam yang pos semua tahu, pasca kolonial, dan aku tambah belakang tu satu pendekatan oksidentalisme. Jadi aku akan terangkanlah satu-satu dulu apa yang dimaksudkan dengan pasca kolonial dan cuba untuk membetulkan persepsi tentang pasca kolonial itu sendiri. Kalau daripada sudut linguistik ataupun bahasa, pasca kolonial ni memang kita pasca itu adalah selepas kolonial. Tapi kalau membentangkan atau membedah karya-karya yang berkenaan dengan pasca kolonial, ada juga yang mengambil karya-karya semasa ataupun sebelum kolonialisme itu berlaku di tanah Melayu ataupun di Indonesia, khususnya di Nusantara lah. Tapi maksud sebenar pasca kolonial itu, dia pasca kolonial ataupun post kolonial. Post kolonialisme itu mula-mula sekali apa orang panggil tu, dijelmakan ataupun diberi oleh seorang yang bernama Ashcroft dalam buku dia dia telah menyebut tentang post kolonial. Jadi orang dan post kolonial tu daripada satu istilah, sebenarnya daripada istilah antropologi dan sosiologi. Dia tak ada kena-mengena dengan sastra ataupun sebagainya. Post kolonial yang dimasukkan di sini, kalau ikut daripada sudut bahasa, memanglah selepas penjajahan ataupun selepas daripada kolonialisme. Ashcroft dia berikan post kolonial tu, dan definisi dia banyak. Sarjana-sarjana selepas itu dia bagi definisi tentang post kolonial tu banyak. Antara salah seorang yang beri adalah Dr. Rahimah. Allahyarham Dr. Rahimah. Jadi sebelum apa-apa, sebelum aku terangkan, aku minta lah semua yang tengah tengok ke, yang ada kat sini, kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk arwah Dr. Rahimah. Sebab nanti aku akan petik beberapa kata-kata dia, dan insya-Allah dengan kata-kata beliau ni dapat memberikan kebajikan arwah di sana, insya-Allah. Al-Fatihah. Baik, tentang pasca kolonial, Dr. Rahimah ni secara ringkas lah, aku tak reti nak bagi definisi yang ikut buku. Tapi secara yang apa yang aku faham lah, pasca kolonial yang berlaku dia tidak menurut satu garis yang linear. Dia tidak mengikut garis masa yang ditetapkan. Dia tak ada pra-kolonial, kolonialisme dan juga pasca kolonial. Dia tidak bergerak mengikut satu garis masa yang linear. Tapi pasca kolonial ini adalah kesan
yang ditinggalkan oleh kolonial itu sendiri terhadap terhadap masyarakat tempatan yang telah dijajah itu, baik daripada sudut psikologi, daripada sudut budaya, daripada sudut adat dan kepercayaan itu, sebenarnya itu yang dikatakan sebagai post kolonial. Walaupun karya-karya yang diterbitkan pada ketika itu adalah semasa zaman penjajahan ataupun sebelum zaman penjajahan. Dan definisi post-kolonial ni sebenarnya macam contoh golongan Marxis tidak bersetuju dengan istilah pasca kolonial. Sebab golongan Marxis mengatakan bahawa penjajahan secara fizikal itu memang telah berakhir. Tapi sistem yang ditinggalkan oleh para kolonial yang kebanyakannya adalah kapitalis, itu masih diamalkan di negara-negara yang dijajah. Dan dia ada banyaklah pandangan-pandangan tentang post-kolonial. Boleh tengok definisi dia dalam buku Ashcroft, dalam buku Dr. Rahimah dan sebagainya. Itu mereka ada bagilah. Baik, bila bicara tentang pasca kolonial, dia akan ada istilah-istilah lain yang ikut di belakangnya. Contoh yang paling jelas adalah orientalisme, orientalism. Kan? Sebelum nak masuk oksidentalisme, kita pergi dulu tentang orientalisme. Kan, apa yang dimaksudkan dengan orientalisme? Jadi di sini adalah beberapa definisi yang aku bagi. Baik, orientalisme ni yang bagi istilah orientalisme ni salah seorang sarjana yang bernama Edward Said. Dia bukan orang Melayu apa kan, tapi memang nama dia Edward Said. Kan, Said ni dia bagi bahawa, ya aku baca kat sini sebab aku pun tak ingat, soalah kita semua Melayu. Kan, orientalisme ialah gaya ataupun cara barat mendominasi, menstrukturkan kembali dan menguasai timur, atau cara memahami timur mengikut pengalaman barat. Cara mudahnya melihat dunia timur ini dari kacamata penjajah barat. Dan kalau nak tengok dia istilah dia lebih lanjut, boleh tengok dalam buku Teori dan Kritikan Sastra, karangan Prof. Suhaimi Abdul Aziz. Dia ada bincangkanlah tentang orientalisme. Kan? Dan aku tertarik dengan Prof. Suhaimi punya analogi itu, macam mana orang barat ni dia mengikis jati diri masyarakat yang dijajah itu secara perlahan-lahan melalui orientalisme itu sendiri. Kan, contoh dia bagi penjajahan di Indonesia. Kan, macam mana Belanda itu mengikis jati diri orang Indonesia itu secara perlahan-lahan. Contoh dah, waktu Belanda menjajah Indonesia, dia telah mengeluarkan satu arahan untuk orang-orang tempatan yang mahir untuk membuat kapal ataupun buat kapal lah, senang saya tahu, buat kapal ataupun tukang-tukang kayu yang buat kapal ini. Dan dia mengharamkan pembuatan kapal-kapal yang dibuat oleh masyarakat Indonesia pada ketika itu. Sebab kalau ikut daripada sudut sejarah, kapal-kapal di Nusantara ini lebih besar daripada kapal-kapal penjajah barat. Jadi macam mana dia hakis? Dia keluarkan arahan tersebut, dan sampai satu tahap dan generasi seterusnya, masyarakat di Indonesia itu dah tak tahu bentuk kapal asli Indonesia itu. Dan golongan-golongan yang lahir semasa penjajahan, yang bayi-bayi lahir dan kemudian besar, dia akan lihat bahawa kapal Belanda yang paling besar pada ketika itu. Jadi mereka dah tak tahu bahawa bangsa mereka dulu tu mampu buat kapal yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada kapal-kapal Belanda. Jadi itulah salah satu cara orientalisme tu masuk. Itu daripada sudut fizikal. Kalau daripada sudut psikologi, banyak lagi lah cara yang diterapkan melalui arahan-arahan, melalui larangan-larangan yang dikeluarkan pada ketika itu. Kan, sama juga pattern penjajahan ataupun penjajah barat ini di semua sama, di semua tempat, baik di tanah Melayu, Indonesia, Filipina, Myanmar, mana-mana je. Semuanya sama, cara yang sama, modus operandi yang sama mereka gunakan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan orientalisme. Kan, itu secara ringkas lah aku bagi. Okay, dan sekarang untuk yang aku kata pendekatan oksidentalisme. Kan, apa yang dimaksudkan dengan oksidentalisme? Oksidentalisme ni dia first sekali di istilah oksidentalisme itu dinyatakan oleh Ian Buruma dan Avishai Margalit. Ian Buruma dan Avishai Margalit dalam buku Occidentalism
The West in the Eyes of Its Enemies pada tahun 2005. Kalau nak tahu boleh tengoklah buku tu. Okay, apa yang dimaksudkan Oksidentalisme ini adalah, dia sebenarnya senang. Dia adalah bertentangan dengan Orientalisme. Kalau Orientalisme adalah satu cara pandangan Barat terhadap orang Timur. Maksudnya pandangan orang yang menjajah terhadap yang dijajah. Tapi Oksidentalisme adalah satu pendekatan masyarakat yang dijajah dan pandangan mereka terhadap yang menjajah mereka. Dan dia ada klausul seterusnya adalah, dan bagaimana mereka itu bertindak balas terhadap penjajahan itu. Dia sebenarnya main dua tu ya, yang dijajah dan yang menjajah. Tapi Oksidentalisme adalah pandangan orang yang dijajah terhadap yang menjajah mereka. Contohnya macam pandangan masyarakat Melayu terhadap para penjajah, tak kira lah Portugis ke Belanda, British, kan, macam mana pandangan mereka terhadap orang tersebut, dan bagaimana masyarakat Melayu ketika itu memberi reaksi terhadap penjajahan tu, kan. Dan Oksidentalisme ini dia bukan satu orang panggil satu istilah yang khusus untuk penjajahan semata-mata, penjajahan kolonial semata-mata. Tetapi dia juga adalah istilah yang digunakan terhadap masyarakat di Eropah pada satu ketika dulu, yang mana mereka itu bertindak balas terhadap golongan sekular, terhadap golongan kapitalis dan golongan liberal. Yang tu Oksidentalisme. Maksud dia tindak balas sesuatu puak yang ditindas terhadap puak yang menindas mereka. Tak kira lah penjajah ke, sekular ke, siapa-siapa lah. Dia lebih luas, dia punya istilah tu luas. Tapi untuk bicarakan petang ni, aku akan melihat Oksidentalisme itu terhadap dua buah karya sastra, dan dua buah karya sastra dan pendekatan-pendekatan dia, dan kita lihat macam mana masyarakat melalui buku-buku tersebut bertindak balas, dan kenapa mereka bertindak balas macam tu. Baik, yang aku ada pilih dua, tapi satu lagi aku tak bawa. Sekali tak bawa. Kan, satu yang first, kalau siapa yang baca tentang Pak Pram mesti tahu tentang buku ni, Keluarga Gerilya. Kan, ni kira Pramodia 101 lah kalau tak tahu tentang buku ni. Kan, tentang buku penentangan. Dan satu lagi adalah buku Luka Nering. Luka Nering tu karangan Malim Ghazali Fikir. Dia punya ni lah. Yang tak. Baik. Kita mula dulu kan. Kita mula dengan Keluarga Gerilya. Keluarga Gerilya ni aku bagi dia punya sinopsis secara ringkas lah. Keluarga Gerilya ni menceritakan tentang satu keluarga di Indonesia yang menentang penjajahan Belanda. Dan penjajahan yang yang ditulis dalam buku ni adalah penentangan secara bersenjata. Dia ada keluarga apa? Dia punya ni lah, nama tu adalah Saaman. Watak utama dia adalah Saaman. Saman, nama tu tahu Saman. Dan dia ada ibu dia, dan ada lagi dua orang adik lelaki dia. Yang mana depa semua ni apa ni orang panggil? Semua ni kira masuk dalam gerakan penentangan penjajahan Belanda pada ketika itu. Okey. Yang tentang buku Luka Nering, aku cari dia punya cover, sebab aku tak bawa. Satu lagi, buku ni diterbitkan pada tahun 1971. First cetakan dia 1971. Yang ni adalah cetakan semula 1980. Tapi dia punya cerita tu dah lama dah. Luka Nering. Okey, ni adalah cover buku untuk Luka Nering. Okey, Luka Nering cetakan DBP kan. Tahun 2014 kalau tak silap. Kan. Dia memang mungkin ada yang katanya macam mana nak comparekan dua buah karya yang
zaman berlainan. Kan, satu terbit pada tahun 70-an, satu terbit pada tahun 2014. Kalau ikut, sebab tu yang aku cakap mula-mula, untuk aku bedah buku-buku ni, aku menggunakan pendekatan oksidentalisme, dan dia hanya kita tumpu pada benda tu saja. Kita tak tumpu banyak lagi aspek boleh tengok tentang dalam buku-buku ni. Tapi sebab kita guna satu pendekatan, dia lebih skop dia itu takat tu lah kita tengok pada ketika itu kan. Dan satu lagi, dia tak jadi masalah pun sebab kandungan buku tu dia tak, contoh macam keluarga gerilya pada tahun penjajahan Belanda, dan buku Luka Nering tu pun waktu zaman penjajahan British di tanah Melayu, walaupun diterbitkan pada waktu yang berbeza, tapi skop yang diceritakan sama. Jadi tak ada masalah lah. Betul lah ya. Okay, baik. Luka Nering, Malim Ghazali fikir, yang tadi tentang Indonesia, Malim Ghazali fikir terbit pada tahun 2014, cetakan DPP. Dia menceritakan tentang satu watak yang bernama Tengku Cik. Ataupun dalam buku tu ringkasan dia adalah TC. Kan, kalau nak tengok ironi ya, buku ni macam keluarga gerilya ni adalah satu penentangan rakyat Marhain terhadap orang yang menjajah mereka. Tapi kalau dalam Luka Nering ini, kita tengok penentangan itu berlaku dari golongan aristokrat, golongan bangsawan Melayu tu sendiri. Jadi dia bukanlah, penentangan ni bukan semata-mata datang daripada rakyat Marhain sahaja, tapi dari golongan aristokrat pun ada. Tak ramai tapi ada. Watak TC ni, dia penentangan yang ditunjukkan ataupun oksidentalisme yang ditunjukkan oleh watak TC ni lebih menjurus ke arah serangan pemikiran. Kalau macam keluarga gerilya, Saaman itu menentang secara fizikal, dan TC dia menentang secara pemikiran. Dan dia mempersoalkan banyak benda yang kolonial buat, British. Baik, tu kat situ lah. Kalau nak tahu, ini aku bagi sikit lagi tentang oksidentalisme. Boleh tengok juga definisi oleh Prof. Suhaimi Abdul Aziz. Oksidentalisme ialah istilah yang digunakan untuk melihat dunia barat secara negatif atau stereotip, iaitu barat bukan satu rujukan yang terbaik, kerana barat bukan hero, tidak berapa baik dan bersifat luaran. Oleh itu boleh dikatakan bahawa oksidentalisme ialah satu wacana balas kepada orientalisme. Okey. Okay, yang first kali aku akan, dia punya skop dia adalah tentang pemikiran melawan. Pemikiran melawan terhadap kedua-dua buah karya ni lah. Okay, macam kita tahu sebab aku ambil dua karya ni sebab dia adalah satu Indonesia dan satu Malaysia kan. Sedangkan pada sebelum tahun 1824 semuanya sama kan. Bila perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang memecahkan antara Indonesia dan tanah Melayu itu sendiri, dan penjajah pada ketika itu telah memberikan tanah Melayu identiti baru dan Indonesia itu adalah identiti baru. Tapi secara hakikat dia itu, bangsa itu satu je di Nusantara ni, dan sama semua. Tapi sebab penjajah itu telah memecahkan, orang panggil pecah dan perintah, yang tahun 1824 Belanda dapat Melaka, British dapat Melaka, British dapat Melaka, dan Belanda dia dapat pelabuhan Bangkau Hulu ataupun Bengkulen di Indonesia yang ketika itu dikuasai oleh British. Jadi dia pecah kedua-dua tempat tu lah kan. Jadi benda tersebut dia telah pecahkan, dan kemudian start daripada tahun 1824 sampailah ke merdeka, banyak penentangan yang telah dijalankan oleh kedua-dua masyarakat peribumi itu. Baik, kalau kita tengok dalam kalau kita tengok dalam Luka Nering, Luka Nering, penentangan yang ditunjukkan oleh watak TC. Watak TC yang first, antara perkara yang dikritik
mengenai persoalan kemerdekaan tanah Melayu yang dikecapi rakyat pada ketika itu. Ini sebab mereka je. Persoalan kemerdekaan ini dinyatakan dahulu kerana ia merupakan titik pembebasan daripada pihak penjajah, namun erti kemerdekaan sebenar tidak ditonjolkan oleh masyarakat pada ketika itu. Kalau kita tengok melalui luka nering, boleh tengok dekat muka surat 235. 235, kemerdekaan tanah Melayu telah dibidas. Tapi sebelum tu, disclaimer, nak kata bahawa kedua-dua buah buku ni adalah fiksyen. Jadi watak-watak yang diwujudkan semua ni fiksyen. Mungkin ada persamaan dengan watak-watak yang lain, tapi secara asasnya dia fiksyen. Fiksyen. Takut lagi orang kata apa benda, orang tak faham kan. Baik, melalui luka nering, kemerdekaan tanah Melayu telah dibidas oleh pengarang, dan hal ini dapat dilihat ketika Tengku Cik ataupun TC bertemu dengan Soekarno, Presiden Nusantara Melayu, dan Soekarno telah bertanya kepada TC mengenai keadaan politik di tanah Melayu pada ketika itu. Dan dia punya dialog dah, TC, bagaimana keadaan politik di sana? Ini kira Soekarno tanya lah. Lepas tu TC jawab, di Bandar Kuala politik apa? Lalu Soekarno tanya, apa orang di sana sudah merdeka? Dan TC jawab, ya, sudah. Dan kemudian Soekarno tanya balik satu soalan, maksud saya pemikirannya Mas. TC kira waktu itu dia ingat pemikiran dah merdeka sekali. Lepas tu dia jawab, oh ya, tentu sekali. Lepas tu Soekarno tu dia bidas lah balik. Mana mungkin, saya sebagai Presiden Nusantara Melayu tahu itu tak mungkin terjadi. Kenapa Tuan Presiden? Di sana sini aku nampak masih ramai orang putih. Lalu bagaimana ngomong sudah bebas pemikiran? Kalian tak bisa berdiri di atas kaki sendiri lagi? Lelaki yang menggelari dirinya Presiden Soekarno berhujah. Jadi kat situ, kalau kita macam yang mula-mula aku cakap tadi, luka nering ni dia lebih attack kepada pemikiran. Dia tak ada scene yang dalam buku ni yang tunjuk bahawa gerakan bersenjata tu jadi. Dia tak ada tunjuk pun. Dan aku akan ceritakan kenapa sekejap lagi. Dialog ni memperlihatkan satu penentangan bukan sahaja kepada pihak kolonial, tetapi kepada masyarakat peribumi di tanah Melayu tu sendiri. Penjajah dah lari, penjajah dah tak ada, tapi pemikirannya masih lagi ada sampai ke sekarang lah. Kemerdekaan di tanah Melayu pada ketika itu hanya dikatakan sebagai satu kemerdekaan fizikal semata-mata, tetapi secara pemikirannya rakyat tanah Melayu masih lagi di dalam belenggu penjajahan. Dan dia yang menarik dia sebab perkara ni dia disebut oleh watak seorang Presiden Indonesia. Dia jadi macam apa orang panggil, kontradik lah. Masyarakat di negara sendiri tak nampak benda tu, tapi masyarakat di luar yang nampak benda tu. Padahal sama je, Indonesia sama. Ni pun. Tapi dalam buku ni tulis yang tu, aku cakap Okey, yang tu soal pandangan orang luar terhadap tanah Melayu. Tentang tanah Melayu. Tapi yang kedua adalah satu lagi disclaimer. Ini adalah tentang buku ni ya. Bukannya aku nak kutuk mana-mana pihak ataupun nak kritik mana-mana pihak, tapi ni dalam buku ni aku cakap berdasarkan buku ni. So jangan tanggap aku kalau aku cakap benda ni. Okey, satu lagi adalah soal kritikan kemerdekaan tanah Melayu. Turut mengetengahkan kritikan ke atas pemikiran golongan bangsawan Melayu pada ketika itu, yang dilihat telah meninggalkan budaya dan pemikiran Melayu serta mengagungkan budaya dan pemikiran Barat. Yang jadi. Sebab tu aku kata orientalisme dengan oksidentalisme tu berkait. Tapi yang aku cakap tadi, ironinya, kritikan ni dibuat melalui watak TC yang Tengku Cik tadi tu lah. Sedangkan dia pun salah seorang daripada golongan bangsawan tu. Dia golongan bangsawan, tapi dia kritik juga golongan bangsawan ketika itu. Benda ni boleh tengok dekat muka surat 159 dalam buku Luka Nering. Sekarang kita bercakap tentang buku Luka Nering dulu, 159. Okey.
golongan bangsawan Melayu pada ketika itu dianggap sebagai benteng pertahanan orang Melayu dan akan membela nasib bangsa di tanah Melayu dari cengkaman penjajah. Tetapi golongan ini yang telah merendahkan pemikiran dan budaya sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika TC bertemu dengan Bonda Zah dan watak yang diberi nama watak tuanku untuk satu minum petang dan berbicara mengenai perkahwinan. Dialog ni tulis, ya, TC memang ada berkawan dengan seorang perempuan English, tapi belumlah sampai ke peringkat memikirkan soal kahwin tuanku. Itu bukan 8-9-nya. Lepas tu dia menggunakan clause orang putih. To me, love is a matter of heart. Jangan lari, ni bukan ceramah kahwin. Celah tuanku selamba. Lepas tu Bonda Zah, tuanku ni Zah cakap serius. Jadi kalau TC kahwin dengan Mak Saleh pun tak mengapa. Soalan. Yes, it's all right. Tuanku mengangguk-ngangguk sambil menghembuskan asap paipnya ke udara. Ada aroma tembakau mengisi ruang di sekitar meja. Kat sini kita boleh tengok tentang pengaruh barat tu terhadap bangsawan Melayu. Kan? Yang first, yang obvious ialah dia cakap orang putih. Tapi bukanlah aku nak cakap kalau orang putih tu semua barat punya. Tu aku tak mau sentuh bab tu kan. Yang tu bahasa je, tak ada masalah pun kan. Apa jangan marah aku. Kan? Tapi yang ni adalah tuanku mengangguk-angguk sambil menghembuskan asap paipnya ke udara. Kalau sebelum penjajahan, orang Melayu mana hisap paip? Paip tu. Kan, habis kuat golong okok daun lah. Kan, dengan tembakau Bangladesh. RM2. Kan, promo boleh ulam. Okey, dan kemudian selain daripada paip tu, penulis juga tulis, Bonda Zah menuangkan teh English breakfast ke dalam cawan tuanku yang sudah kosong dan meletakkan sedikit madu di dalamnya. Dia juga meletakkan beberapa keping biskoti di atas piring cawan. Dan kalau kita tengok balik orang dulu-dulu, mana ada minum teh apa semua ni. Dan orang Melayu dulu, habis kuat kopi tu lah. Kopi hitam tu. Dan kemudian meletakkan beberapa keping biskoti. Biskut. Tapi biskoti ni satu jenama dari Britain. Kan orang putih kan memang tradisi depa petang-petang minum teh dengan biskut yang tu. So depa saja highlight yang dia saja, dia maksud dia pengarang tu masukkan secara sinis lah. Kan kritikan terhadap tu. Kan memang dialog dia tak banyak, tapi dia masukkan secara sinis. Dan yang tadi sebab kata tentang perkahwinan kan tadi yang mula-mula TC tuanku cakap dekat TC dia nak kahwin tak dengan orang putih. Kan, dengan perempuan English. Kira kalau kahwin dengan orang Inggeris tu kira tinggi lah, dia punya darjat tu tinggi lah kan. Tapi sebenarnya tak pun. Dia saja nak masukkan secara sinis kan. Lepas aku tak kata orang kahwin orang putih, tak tahu. Dah tak tahu. Okey. Yang tu satu. Yang pertama, yang tadi adalah satu kritikan orang luar yang Indonesia hari tu terhadap pemikiran di tanah Melayu. Yang kedua adalah kritikan pengarang tu sendiri terhadap golongan bangsawan Melayu. Dan yang ketiga adalah mengenai isu pendidikan. Isu pendidikan di tanah Melayu turut disentuh oleh inilah Malim Ghazali PK, Pak Malim. Maksud macam yang kita semua tahu, untuk penjajahan kita ni lupakan Sat. Untuk penjajahan dia semua yang bermula dengan pendidikan. Dia masuk melalui pendidikan. Golongan-golongan kolonial ataupun pegawai-pegawai residen ke gubernur yang dulu sebelum dihantar ke Nusantara ataupun depa panggil sebagai daerah oriental, depa bukannya mai kosong, tapi depa dah ada apa orang panggil tu masuk sekolah kat sana. Sekolah fizikal dan juga sekolah pemikiran. Kan, School of Oriental Thought. Sekolah pemikiran. Sebelum depa nak mai hantar sini. Kan, macam Frank Swettenham lah, R.O. Winstead dan sebagainya itulah. Depa mai tu bukan mai saja, tapi mai tahu tentang budaya masyarakat tempatan, tahu tentang bahasa depa, tahu adat dan sebagainya, depa tahu. Sebab itulah depa mai sini. Maksud dia dah ada asas pendidikan. Maksudnya dia bukan mai kosong bodoh macam tu mai. Okey, dan benda ni di highlightkan oleh seorang pengarang. Kan, apa boleh follow lah, banyak buku ni. Pengarang tu nama
Syamsul Amri Baharudin dalam buku yang berjudul Budaya yang Tercabar. Budaya yang Tercabar, kalau mu nak tengok boleh cari buku tu, tahun 2007, muka surat 55. Syamsul Amri ni cakap strategi keenam ialah dalam bentuk membina suatu kepustakaan historiografi yang dicap sebagai hak milik peribumi yang kemudiannya dijadikan sebagai bahan pengajaran untuk diperturunkan secara mass consumption melalui sistem pendidikan kolonial, guna dihayati oleh masyarakat peribumi sebagai sejarahnya. Kerangka konseptual yang mengikat dan kepustakaan historiografi tersebut adalah untuk sistem klasifikasi dan teori sosial Eropah. Maksudnya mereka bawa masuk mereka punya silibus, mereka bawa masuk mereka punya pemikiran, teori, semualah, konsep-konsep apa semua. Dan dia telah menjadikan benda itu sebagai satu benda yang biasa dalam masyarakat yang dijajah. Sebab tu dia masuk melalui pendidikan. Kalau orang tanya kenapa melalui pendidikan, sebab pendidikan tu kan mula daripada kanak-kanak yang kalau siapa belajar tu tahulah psikologi kanak-kanak dan sebagainya kan. Dia naik satu-satu, kalau umur sekian-sekian ni tahap dia pada pengenalan, tahap sekian-sekian untuk macam-macam lah. Okay. Jadi berbalik kepada Luca Nering tadi yang katakan kritikan terhadap isu pendidikan oleh pihak kolonial. Perkara ini dapat dilihat ketika TC bertanyakan kepada tuanku, watak yang sama, mengenai isu pendidikan yang dilihat dikuasai oleh pihak kolonial. Okay. Kalau siapa nak tengok buku yang sama, muka surat 39. Dialog dia, kenapa kita harus menerima tanpa tapisan apa yang ditulis oleh sejarawan barat terhadap negara dan bangsa kita, tuanku. Pernah suatu ketika dia bertanyakan hal itu. Seterusnya, kenapa kita menerima gelaran penderhaka terhadap pahlawan-pahlawan kita, tuanku? Kenapa kita tak memasyurkan mereka sebagai wira? TC juga pernah bertanya dan menyarankan hal itu kepada tuanku. Sebab yalah, macam kita tahu TC yang macam aku cakap tadi, golongan bangsawan, aristokrat, dan dia ada peluang untuk melanjutkan pelajaran sampai tahap yang tinggi berbanding dengan rakyat lain pada ketika itu. Tapi walaupun dia belajar dalam sistem kolonial, dia belajar dalam silibus yang kolonial buat, tetapi pemikiran dia masih lagi mempersoalkan benda-benda tersebut. Maksudnya dia tak ikut buta tuli macam tu ya. Dan masih itu yang cuba disampaikan oleh pengarang lah. Dan kemudian yang menariknya, yang satu tentang buku Luca Nering ni, sebab dia based on pendidikan juga. Tapi isu-isu ni buku-buku lain aku tak pasti aku sebab aku tak jumpa ke atau apa. Tapi dia telah mengatakan tentang pengasasan Pulau Pinang. Okay. Dia telah masukkan pengasasan Pulau Pinang. Kritikan terhadap isu pengasasan Pulau Pinang turut dibangkitkan oleh pengarang melalui watak TC itulah. TC tidak dapat menerima bahawa Francis Slide itu sebagai individu yang telah membuka dan mengasaskan Pulau Pinang. Macam yang aku cakap tadi, hal ini amat menarik kerana isu pengasasan Pulau Pinang di tangan Francis Slide jarang dibincangkan di dalam karya-karya sastra mutakhir kini. Melalui watak TC, isu itu telah dibangkitkan. Kalau boleh tengok muka surat 91, dia katakan dia memberikan gambaran siapa sebenarnya Francis Slide yang diagung-agungkan oleh buku-buku sejarah barat yang akhirnya diajar sebagai ilmu tawarikh kepada anak-anak Melayu, dan seluruh dunia pun mengiktiraf dan menjulangnya sebagai pembuka Pulau Pinang. Dia menjelaskan bahawa orang putih itu dia menjelaskan bahawa orang putih itu tidak lebih daripada seorang country trader, penipu dan juga penindas. Maksudnya penjajah lah. Okay, sikit lah untuk Francis Slide. Francis Slide ni dia bukanlah seorang yang bekerja terus under British. Dia hanya seorang pedagang Jamai. Dan dia buat Pulau Tau semua. Dia buat Pulau Tau dan dia datang Pulau Pinang. Kemudian dia cakap macam seolah-olah dia yang buka Pulau Pinang. Kalau siapa yang tak tahu, Pulau Pinang ni dulu dinamakan sebagai Pulau Ke-1. Pulau Ke-1 oleh seorang nakoda Nusantara yang bernama Nakoda Ragam. Itu asal usul nama Pulau Pinang, Pulau Ke-1. Dan kemudian dibuka oleh Nakoda Nani Intan. Nakoda Nani Intan ataupun nama betul dia Muhammad Haji Saleh.
Silap. Muhammad Haji Saleh sastrawan. Haji Muhammad Saleh. Silap. Minta maaf, Prof. Kan, Haji Muhammad Saleh. Nama tu lah. Dia seorang Haji Muhammad Saleh ni golongan istana di Minangkabau. Nama kampung dia adalah Kampung Payakumbuh, Minangkabau, Sumatera. So dia yang buka pada tahun 1734. Dan tempat yang further pergi adalah Masjid Batu Uban. Dekat dengan USM ni. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi ni aku beritahu lah. Lepas ni boleh lah pergi kampung tu meriahkan. Cukup-cukup lah tangkap gambar dekat kubur Francis Light tu. Sebab mayat dia tak ada pun kat itu. Mayat tak ada, dia pun balik lah pun. 1734, Francis Light datang 1786. Beza kat situ. Kan? So macam mana kita katakan bahawa Francis Light itu adalah pemuka Pulau Pinang? Cukup-cukup lah no. Okay, itulah antara 3 benda yang aku highlightkan. Sebenarnya banyak lagi dalam buku Luka Nering ni, tapi untuk petang ni 3 tu je lah. Satu adalah pandangan orang luar terhadap kita, terhadap pemikiran kita sendiri. Yang kedua, kritikan terhadap golongan bangsawan. Dan yang ketiga adalah tentang kritikan terhadap sistem pendidikan di tanah Melayu. Itu 3. Dan kenapa pengarang ni daripada pandangan aku sendiri yang aku baca dan aku buat kajian. Dan aku tak kata kajian aku ni 100% betul. Kan banyak agak salah. Dan ni memang kajian aku lah. Lagi yang ingat aku plagiat mana-mana lah kan. Ni memang kajian aku. Kenapa kita tengok bahawa pengarang di Malaysia, Malim Ghazali Fikir itu mengangkat tema pemikiran kan, oksidentalisme ataupun reaksi masyarakat tempatan yang menyerang kolonialisme ni secara pemikiran. Kenapa? Kan, dia mesti ada sebab. Kan? Aku tak nafikan bahawa penentangan secara bersenjata juga pernah wujud di tanah Melayu. Banyak. Kan, daripada zaman Podol Said, kan, di Naning, Haji Abdul Rahman Limbung, Nganu. Orang Nganu tak lupa. Dan kemudian Force 136 dan kemudian MPAJA. Disclaimer, aku tak kata aku angkat semua MPAJA dan sebagainya tu. Aku hanya beritahu contoh. Penentangan bersenjata tu ada. Kan? Dan lawan secara pemikiran pun ada. Apa yang dimaksudkan dengan lawan secara pemikiran? Maksud dia melalui persatuan-persatuan. Dulu tahun 1930-an ada Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu banyak, dan kemudian yang bergabung sekali. Kan? Bukan satu gerakan bersenjata, tapi depa lebih kepada mendesak dan mempersoalkan tindakan-tindakan penjajah. Kenapa? Dan kita mencapai kemerdekaan pun dengan benda tu juga, melalui perundingan dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam buku Luka Nering ni, dia lebih kepada serangan pemikiran yang sesuai terhadap apa realiti yang berlaku sebelum kita merdeka tu. Dan gerakan-gerakan dia tu. Kan? Jadi sebab itulah kita dapat tengok perbezaan antara tanah Melayu dan juga Indonesia. Okay. Dan bukan satu lagi. Aduh banyak disclaimer. Sebab susah. Sebab tajuk ni banyak sangat ni. Bukan aku nak cakap bahawa Indonesia tak ada perundingan dan sebagainya tu kan. Sama, tapi dia mana yang lebih, mana yang jelas kelihatan. So yang tu aku cakap. Dan aku bercakap berdasarkan skop buku ni, bukanlah lain-lain. Okay. Yang tu adalah Luka Nering. Kalau siapa yang nak baca, boleh cari buku tu di BP. Tak tahu dia buat keluar lagi buku tu. Boleh minta. Boleh minta kat Galin. Pasal ada lagi kan. Tapi macam sedia maklum lah, buku-buku di BP sekarang susah sikit nak cari. Yang cetakan-cetakan yang sebelum-sebelum, yang lama-lama kan. Boleh visit kolektor buku-buku Malaysia, Facebook. Boleh cari dalam tu lah. Ikut nasib lah. Kan banyak ni. Okay, itu untuk Luka Nering. Okay, yang satu lagi buku adalah tentang buku ni. Ini aku bawa Keluarga Gerilya. Buku Pramoedya Anantatur.
Tapi sebelum apa-apa macam Luka Nering ataupun Maling Ghazali fikir dengan buku Keluarga Gerilya ni, memang kita baca watak-watak dalam ni penulis dah bagi nama terhadap watak-watak tersebut. Tapi sebenarnya itu adalah pengarang sendiri. Pengarang sendiri yang letakkan diri dia dalam cerita tu. Tapi dia wujudkan watak-watak fiksyen. Segala pemikiran dia, segala pandangan dia semua dijalankan oleh watak-watak fiksyen yang diletakkan di dalam buku tersebut. Jadi macam buku Keluarga Gerilya ni, Pramodia dia gambarkan diri dia seperti Saaman tu lah. Sebab kita pun tahu Pramodia Pak Pram ni memang dia dulu dari zaman muda sampailah dia kena masuk penjara dan sebagainya, memang dia orang yang menentang penjajahan. Dia menentang tu bukan secara menulis saja, tapi secara fizikal pun dia menentang. Dia masuk lah ni, dia masuk lah tu, banyak. Jadi boleh cari tentang dia sendiri. Dan dia bukan hanya penulis semata-mata. Dan kebanyakannya penulis mapan yang sebelum-sebelum ni pun, mereka tu bukanlah penulis semata-mata yang tulis saja, tapi yang memang ada pengalaman tu, turun sendiri ke medan lapangan dan sebagainya. Memang mereka turun sendiri. Dan mereka cakap tu kira orang kata berdasarkan pengalaman mereka lah. Bukan kosong lah kan. Bukan macam sekarang lah, kosong lah. Ada request minta dekat sikit gambar buku tadi. Buku apa? Tak nampak tajuk. Ni ya. Keluarga Gerilya. Keluarga Gerilya. Kalau dah tengok ni buku dah, kat belakang pun ada tulis sastrawan juru bicara revolusi kemerdekaan Pak Pram. Ni waktu muda kan. Tu. Alright. Kan. Ini terbitan Pustaka Antara. Pustaka Antara ni kira KL punya lah, bukan Indonesia punya. Tapi bahasa yang digunakan dalam buku ni bahasa Indonesia. Tapi jangan risau sebab senang je nak faham. Dia tak ada lah yang bukanlah dia guna bahasa Jawa ke apa kan. Memang bahasa Indonesia boleh kita faham. Hampa baca buku fiksi Indo boleh, kan buku ni tak boleh. Okey. Keluarga Gerilya dihasilkan oleh Pramodia pada tahun 1970. Aku cakap tadi. Dan dia menceritakan mengenai watak Saaman yang telah berjuang dengan mengangkat senjata menentang penjajahan barat, iaitu pihak kolonial Belanda. Dan dia sama juga dengan macam yang tadi aku bahagikan, macam pemikiran melawan dan sebagainya tu. Cuma bagaimana dia bertindak tu lah. Okey, sinopsis dia. Boleh cakap Keluarga Gerilya menceritakan mengenai penentangan masyarakat pribumi ataupun masyarakat Indonesia. Hampa jangan ingat aku cakap masyarakat pribumi tu masyarakat orang asli ke apa, tak. Maksud dia masyarakat pribumi adalah kesemuanya. Kan? Senang cerita, Melayu Poroto, Melayu Ditro, dua-dua. Kan? Hampa jangan cakap lagi masyarakat apa ni orang asli. Tak, memang semua yang duduk kat sini di negara tersebut adalah masyarakat peribumi. Aku tak mau sentuh bab tu. Tak kira lebih panjang. Okey. Dia benda ni cerita dia bermula. Hal ini dapat dilihat ketika peristiwa Saaman, watak utama, dan adik-adiknya Kartiman serta Kanimin membunuh ayah mereka yang telah menjadi tali barut kepada pihak penjajah Belanda. Di situ kita boleh tengok sampai depa ni ayah tapi bunuh sebab ayah depa ikut jadi tali barut pihak penjajah. Kan? Okey. Bagi Saaman, beliau tidak boleh bertoleransi jika ada di antara warga Indonesia yang bekerja sama dengan pihak Belanda dan menindas rakyat Indonesia walaupun saudara sendiri. Dan benda ni ataupun peristiwa ni boleh lihat dalam buku ni, muka surat 29. Peristiwa ni dapat disaksikan ketika mereka bertiga selesai membunuh ayah mereka. Dia mengatakan bahawa tadi muka surat 29, engkau prajurit yang baik dan berdisiplin. Kalau bapakmu sendiri menggabungkan diri dengan musuh, dan musuh itu jualah yang mau membunuh kita bersama, siapa lagi yang harus memberesi bapakmu kalau bukan engkau sendiri? Engkau harus berfikir begitu.
Maman, cuba sekiranya bapakmu jatuh ke tangan pasukan lain, akan lebih sengsara matinya. Cuba kalau dia di bambu runcing orang. Kan? Yang macam tadi yang dicakap, sekiranya bapakmu jatuh ke tangan pasukan lain. Maksudnya bukan hanya satu grup sahaja di Indonesia yang menentang penjajah. Depa banyak pecahan-pecahan, dan Sa'aman ni dia bergabung dengan salah satu pasukan yang ada lah. Okay, melalui petikan ini, budaya pemikiran masyarakat Indonesia dalam novel ini tidak dapat bertoleransi dengan pihak kolonial serta penyokong kepada pihak kolonial dari kalangan rakyat peribumi. Selalunya penyokong yang jadi tali barut ni orang tempatan lah, kan. Di samping perlihatkan perjuangan dalam menentang penjajahan, Pak Pram lah, Pramodia turut menyelitkan kisah di sebalik perjuangan yang berlaku pada ketika itu. Okay, secara mudahnya, falsafah perjuangan itu sendiri telah dinyatakan oleh Pram melalui salah satu watak di dalam novel, iaitu Darsono, tunang kepada Salamah. Darsono ni tunang kepada Salamah. Salamah tu adalah adik kepada Sa'aman, kan? Dan yang menarik yang cerita ni, tak kira lah tunang adik ke apa pun, semuanya berjuang sekali. Depa ni lah. Menurut Darsono, ni boleh tengok dalam page 135. Semua orang yang benar-benar bermaksud berjuang, ya, mereka itu sudah bersedia. Aku tak mengerti. Aku tak mengerti, Fatimah mengeluh. Fatimah ni pun adik Sa'aman juga. Bersedia di imah, bersumpah menyerahkan jiwa dan raganya. Semua orang yang betul-betul berjuang begitulah. Mereka kataku tak peduli adakah itu kawanmu sendiri, atau kenalan biasa, atau gurumu, atau Mas Aman sendiri. Mas Aman tu Sa'aman lah. Mereka berjuang dengan sukarela, dengan dada terbuka, dengan keberanian dan kepastian. Ya, yang tu lah yang Pak Pram cuba nak beritahu bahawa perjuangan rakyat Indonesia kat situ bukannya secara biasa-biasa, tapi memang secara terus, kan. Mereka langsung tak bertoleransi dengan pihak penjajah, langsung tak berkomplot dengan pihak Belanda dan sebagainya. Memang mereka berjuang betul. Okay, tapi yang menarik kat sini, dialog Darsono ni, sebab Darsono ni pejuang yang duduk di bahagian hadapan, dan dia berbual bersama Fatimah, adik Sa'aman yang paling muda. Kecil lagi, budak tu kecil lagi. Okay, di sini Pram ingin menunjukkan bahawa falsafah perjuangan untuk menentang anasir-anasir luar bukan sahaja perlu diketahui dan difahami oleh orang dewasa semata-mata, malah ia perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Hal ini demikian kerana pesanan itu dapat dijadikan sebagai nilai bagi generasi muda Indonesia dan seterusnya membentuk budaya pemikiran masyarakat di sana. Okay, sekejap lagi lah dah aku akan kupas sedikit tentang budaya pemikiran. Okay, itu daripada satu sudut orang yang maksudnya orang yang memang berjuang di bahagian hadapan yang menentang penjajahan secara fizikal. Tapi selepas ni aku akan bagi tahu tentang macam mana pula dengan golongan-golongan yang di sisi orang berjuang tu. Golongan wanita, anak-anak depa, isteri, mak depa dan sebagainya. Kan, maksudnya depa pun turut terima kesan daripada apa yang geng-geng ni lah, geng-geng yang menentang penjajahan ni buat. Kan. Cumanya kesan tu kita boleh klasifikasikan sebagai kesan yang positif ataupun kesan yang negatif. Dia ada dua. Yang seterusnya aku akan cerita tentang perjuangan yang melibatkan kaum wanita dalam buku Pramodia. Kan, satu benda yang menarik adalah Pram turut menyelitkan, walaupun secara tak direct, tapi dia turut selitkan secara orang panggil apa? Kiasan lah, secara kiasan lah, senang cerita tentang perjuangan golongan wanita tu. Okey. Antara contoh watak wanita yang melakukan pengorbanan paling besar adalah Amilah. Amilah tu adalah ibu kepada Sa'aman, mak dia sendiri. Dia memang tak cakap secara direct, tapi Pak Pram tu
dia masukkan secara sinikal ataupun secara berkias. Di sini tulis Amilah terpaksa membesarkan anak-anaknya sendiri setelah kematian suaminya yang bersekongkol dengan pihak Belanda. Yang tu satu. Sebab kita boleh bayangkan perasaan yang ni, seorang mak yang anak-anak dia terpaksa bunuh bapa dia sendiri sebab menyokong Belanda. Yang kedua, Amilah terpaksa merelakan anak-anak lelakinya meninggalkannya untuk menyertai pasukan penentang Belanda. Kan kat situ kita dapat tengoklah pengorbanan watak, iaitu watak mak ni sendiri yang berkorban, yang sanggup untuk berkorban dan membiarkan anak-anak dia tu semata-mata untuk mengecapi nilai pembebasan ataupun kemerdekaan tu sendiri. Kemuncak kepada pengorbanan Amilah adalah ketika Sa'aman dihukum mati oleh pihak kolonial Belanda setelah didapati bersalah melakukan pembunuhan ayahnya dan menyertai kumpulan penentang. Hal ini kerana Sa'aman merupakan anak kesayangan Amilah. Kan, sebab Sa'aman ni anak sulung, biasalah. Dan tempat Amilah bergantung dalam meneruskan kehidupan seharian. Itu satu, watak seorang wanita yang terpaksa berkorban. Dia berkorban macam tu. Yang kedua adalah watak Ratni, isteri kepada Kanimin. Kanimin ni adik kepada Sa'aman, adik-beradik lah, adik ipar dia. Ratni mengungkapkan kata-kata bahawa beliau juga akan turut menyertai kumpulan penentang jika dirinya seorang lelaki. Yang ni boleh tengok dialog dia dalam muka surat 179. Ratni mengatakan, kalau aku jadi lelaki, kata Ratni seperti pada dirinya sendiri, alangkah akan senang hatiku. Aku bisa angkat senjata sampai jauh-jauh di garis depan dan tak lagi perlu aku mengkhawatirkan diri akan terpaksa jadi janda bila suaminya berangkat ke garis depan. Maksud dia pun sekali nak pi. Kan? Maksud dia kat sini Pak Pram nak tunjukkan bahawa watak wanita tu bukanlah semata-mata kena duduk pasrah apa yang jadi, dan duduk dan tunggu suami dia orang bawa berita suami dia matilah duduk mengeluh. Tapi dia juga memotretkan semangat perjuangan terhadap penjajah tu sendiri. Itulah watak-watak wanita. Dan macam yang aku cakap tadi, semua ni berkait rapat dengan oksidentalisme. Dan sebab dalam rangka konsep tu oksidentalisme, maksud dia bagaimana masyarakat peribumi Indonesia menentang, macam mana golongan lelaki, macam mana golongan wanita bertindak balas terhadap penjajahan tersebut. Dan yang menarik dia, kritikan oksidentalisme ni, dia bukanlah daripada awal, tapi sampai muka surat dah nak dekat-dekat habis. Dekat-dekat nak habis tu adalah babak di mana Sa'aman telah dijatuhkan hukuman mati oleh pihak kolonial Belanda sebab bunuh bapak dia kan. Dan hukuman mati di Indonesia pada ketika itu adalah tembak. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang pun sama. Dan ditembak oleh skuad penembak di penjara. Dan yang menarik ni adalah, yang paling menarik, perbualan saat-saat akhir berlaku di antara Sa'aman dengan seorang komandan tentera dari Belanda. Komandan itu mengatakan bahawa hukuman yang dijalankan ke atas Sa'aman adalah untuk melindungi ratu dan juga tanah air. Belanda tu cakap, kata ni terpaksa kami hukum mati sebab ini adalah lalu kalau British for the king and for the queen lah, apa benda lah. Tapi dia punya dialog tu yang menarik. Boleh tengok muka surat 233. Dan mereka bilang untuk ratu dan tanah air, kata komandan peloton itu. Peloton tu platoon lah. Tangannya belum juga mengikat tangan pesakitan yang diacungkan ke belakang. Maksud dia waktu tu Sa'aman masih lagi bebas, tangan dia tak kena ikat lah. Dan Sa'aman balas, ya, untuk tanah air dan ratu, tuan diwajibkan membunuh orang. Untuk tanah air pula tuan membunuh orang. Adakah tanah air itu memang harta benda guna mengadakan pembunuhan? Persoalan yang Sa'aman bagi kat tu lah, ketua platoon tu. Kemuncak kepada oksidentalisme dalam novel ni, kemuncak dah, bukan saja dekat nak hidup, tapi sampai mati pun masih lagi menunjukkan penentangan balas oleh masyarakat Indonesia melalui watak Sa'aman ni.
Ni boleh tengok dekat muka surat 239. 239 novel yang sama. Dia menunjukkan waktu tu Sa'aman dah ditembak oleh skuad penembak. Tapi sebelum dia nak habiskan nafas terakhir dia, dia mengatakan, sekarang Sa'aman mengumpulkan semua tenaganya yang tinggal. Badannya kejang, mukanya yang merah kini jadi merah hitam dan urat-urat leher dan keningnya bergurat-gurat nyata. Kemudian muncul teriakannya, merdeka. Teriakan itu disambut dari semua penjuru. Merdeka, merdeka. Suara bersama berdengung lagi, kemudian mati. Kira bagi aku, kalau dalam novel tu, itulah kemuncak oksidentalisme. Daripada dia hidup sampailah dia mati, masih lagi tak tunduk kepada permintaan dan kemahuan pihak kolonial. Macam yang aku cerita tadi, dalam novel ni dia bukan sahaja penentangan secara fizikal, tapi hukuman yang dikenakan juga adalah secara fizikal. Sampai mati kawan tu dibuat. Dan itu adalah kemuncak kepada oksidentalisme lah. Kemuncak kepada oksidentalisme dan peleraian kepada novel ni. Itulah antara yang diceritakan oleh Pak Pram dalam novel Keluarga Gerilya. Secara ni lah, maksudnya kita dapat lihat lah perbezaan oksidentalisme antara masyarakat di tanah Melayu melalui novel Luka Nering dan juga melalui novel Keluarga Gerilya, ceritakan penentangan terhadap pihak Belanda oleh Indonesia, masyarakat Indonesia. Dan aku nak petik beberapa dialog yang aku rasa menarik lah dalam novel-novel ni. Yang first adalah novel Luka Nering, antara perbualan antara TC dengan Imam Bujang, kan? Boleh tengok dalam muka surat 90 dalam Luka Nering. Imam Bujang tanya, kenapa orang Melayu tak bangun menentang? Yang tu dalam novel, kenapa orang Melayu tak bangun menentang? Kemudian TC jawab, menentang? Kenapa TC? Kemudian dia punya ayat tu yang menarik, masakan si berhutang boleh menentang si pemiutang, Imam? TC jawab, masakan si berhutang boleh menentang si pemiutang? Sebab Imam Bujang tanya, kenapa orang Melayu tak bangun menentang penjajah? Dalam novel ni lah, aku tak kata semua. Dalam novel ni. Tapi TC jawab, masakan si berhutang boleh menentang si pemiutang? Macam mana orang berhutang tu nak lawan yang bagi hutang? Itu satu yang aku rasa deep, dia boleh bagi macam tu kan. Yang satu lagi adalah dalam novel Keluarga Gerilya. Ini satu quotes yang nak kata bahawa Pak Pram mengatakan bahawa perjuangan orang Indonesia itu walaupun sampai kena bunuh saudara sendiri dan sebagainya, menentang penjajahan, tapi dikira sebagai satu ibadah oleh ni lah Pak Pram. Keluarga Gerilya muka surat 136. Dan orang yang berjuang untuk membebaskan tanah air dan bangsanya dari perbudakan, maksudnya dari inilah, dari diperkudakan, dibudak-budakkan, dianjing-anjingkan, adalah sesungguhnya lebih suci daripada orang yang belum pernah berdosa selama hidupnya. Lebih suci daripada orang yang pulang naik haji dengan serban setebal gendang. Lebih suci daripada orang yang seumur hidupnya hanya bersembahyang kerjanya, kerana mereka itu mencari syurga hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang berjuang di imah adalah menyediakan syurga untuk berpuluh juga manusia bangsanya. Itulah pemikiran-pemikiran yang dimasukkan oleh Pak Pram. Tapi perbandingan aku kat sini, aku bukanlah nak bandingkan novel siapa yang hebat, pengarang mana yang hebat. Masing-masing pengarah ada kelebihan dan kehebatan masing-masing. Jadi untuk membandingkan antara penulis mapan seorang ni dengan penulis mapan yang lain, untuk membandingkan yang ni lagi hebat, bagi aku yang tu satu benda yang, sorry cakap, bodoh lah. Sebab orang ada kelebihan ni dan orang tu ada kelebihan masing-masing, dan cara penceritaan penulisan mereka pun lain, sebab pemikirannya berlainan, kan? Boleh kita nak kritik, tapi kalau nak bandingkan sampai tahap dia ni tak boleh pakai dan sebagainya, itu bagi aku bodoh. Kecuali lah kalau memang bodoh betul.
Okey. Yang tu lah antara sebuah sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan oksidentalisme kan, dalam kedua buku ni, Keluarga Gerilya dan juga Lukonering. Jadi sebenarnya kalau nak kata buku-buku yang membicarakan tentang pasca kolonial ni banyak kan, banyak di Indonesia ke di Malaysia ke, banyak buku-buku tu banyak kan. Selain daripada Keluarga Gerilya, boleh juga tengok buku apa kali tu, Abdul Muiz, Salah Asuhan. Boleh tengok juga buku tu, boleh baca, tengok. Yang tu memang dikritik secara pemikiran, Abdul Muiz. Dan kenapa dikritiknya tu, carilah baca Abdul Muiz, Salah Asuhan. Lepas tu buku-buku yang pasca kolonial ataupun lain-lain tu banyak di Malaysia. Apa yang lain yang buku-buku yang lain susah sebab macam Putera Gundahan dia digunakan masa Jepun tapi selepas merdeka sebab tu yang kata pasca kolonial tu dia pasca kolonial ni bukannya dia tak ada satu garis masa yang straight, dia tak takluk pun dengan masa. Pun kita kena jajah banyak kali, berapa Turki, Belanda ke Jepun, so sekali orang Melayu sendiri so pasca kolonial bukanlah satu benda yang kita boleh cakap selepas penjajahan, karya-karya selepas menyandak. Macam yang aku cakap awal-awal tadi, dia tak tertakluk pada garis masa. Sekarang pun kita boleh tulis tentang masyarakat dulu. Dia keliru sebab kata pasca tu. Yang tu yang keliru. Kalau kita faham betul pasca kolonial tu, memang asalnya kalau Ashcroft tu dia kata tertakluk pada masa kan. Ashcroft kata tertakluk pada masa. Tapi bila buat definisi-definisi lain tambahan kalau macam takrif secara perkataan dulu, lepas tu baru takrif konsep dia lah macam tu. Konsep dia. Sebab kalau kata nak ikutkan, contohlah kalau kita ambil tadi Lukonering dan sebagainya, cerita tu cerita dulu. Cerita tu era tu memanglah selepas kemerdekaan baru. Tapi cerita tu sebelum, cerita yang diceritakan tu adalah sebelum kemerdekaan tu jadi. Sama juga macam Keluarga Gerilya ni, buku ni 1970, Indonesia dah merdeka dah. Tapi cerita dia tentang waktu sebelum kemerdekaan. Jadi konsep pasca kolonial tu sebenarnya dia boleh pakai untuk tak kira masa sebenarnya. Kalau sekarang kita nak tulis buku pun tentang masyarakat dulu pun mesti boleh tengok pada konsep pasca kolonial, tak ada masalah. Kalau kata nak tengok tentang yang satu novel yang menarik bagi aku yang sekarang adalah novel Acipat Mabi. Acipat Mabi itu adalah tentang emansipasi wanita di Pulau Pinang. Mami Penang baca. Mami Penang. Okey, kena tahu lah tentang tu. Dan Acipat Mabi adalah tentang tahun 1920-an, 1930-an lah. Waktu tu di Pulau Pinang. Kita boleh tengok pertentangan antara kaum muda, kaum tua kan, pertentangan budaya masyarakat perempuan Tanjung dengan masyarakat yang ortodok kan. Sama juga macam saya tahu Yaka Salmah, Ahmad Rashid Talu kan. Kalau hangpa nak pergi rumah Ahmad Rashid Talu dekat Armenian Park, kalau hangpa tak tahu yang mana duduk Penang beranak Tanjung, tapi hangpa tak tahu hangpa Salmah kan Yaka Salmah. Dan kalau nak bicara tentang novel-novel yang Yaka Salmah dan sebagainya, dia akan panjang lagi lah. Tapi kita macam yang aku tahu, macam yang aku kata, oksidentalisme ni adalah salah satu daripada komponen orientalisme. Dia sebenarnya kalau buku ni, kalau novel lah, cerita novel sastra lah kan, novel ke cerpen ke, dia boleh lihat banyak sudut kan. Dan ini aku lihat dalam sudut oksidentalisme, hanya satu sudut, boleh tengok lagi banyak lagi sudut kan. Takut nanti yang buat apa ni, cerita ni bukan pasal cerita tu saja dan sebagainya. Memanglah sebab aku tengok dari sudut tu kan. Ikut pada konsep lah, ikut pada teori yang kita pakai untuk tengok buku tu. Bukanlah kita tak mau yang kalau nak bedah secara umum tak ada masalah kan. Nampak nak bedah daripada awal sampai habis kan. Macam pondok cakap, kulit sampai kulit kan. Itu punya pasal lah kan. Tapi kalau nak tengok daripada sudut konteks banding dengan teks, pun boleh tengok banyak lah benda. Keluarga Gerilya ni pun boleh tengok. Kalau daripada sudut kritikan feminisme pun boleh tengok Keluarga Gerilya
Kan feminis banyak lah, feminisme nanti suruh kali lah bentang. Kan dia pasal Virginia Woolf, Shulamit Firestone semua dia tira. Kan dia memang feminis lah walaupun dia lelaki. Dia tu lah. Kan kalau orang sekarang nak ngorak kena ayat padu, dia teori dah padu feminis. Kan banyak lagi boleh tengok. Apa lagi lah kalau bab-bab ni kritikan boleh lah. Kalau nak tahu tentang teori dan kritikan sastra, boleh carilah buku-buku yang aku abang ni, macam Prof. Suhaimi punya buku apa semua kan. Teori dan kritikan DPP banyak kan. Dan aku sarankan lah kalau nak tengok teori dan kritikan ni, kita refer pada buku-buku tu. Sebab macam bukanlah nak kata buku lain tak ni boleh baca kan, tak ada masalah. Tapi sebab kalau kita faham tentang untuk membentuk satu teori tu macam mana langkah dia, memang kita akan kata kita akan lebih menghargai lah teori-teori orang tempatan berbanding dengan teori-teori luar. Sebab teori-teori tempatan ni kalau kita tengok jarang diangkat. Banyak sangat teori-teori sastra, khususnya sastra, jarang diangkat dalam kajian dan sebagainya. Masih lagi masyarakat kita mengangkat Freud, Sigmund Freud kan, apa Nietzsche apa semua tu kan. Sedangkan jangan tolong apa dia. Dia banyak luar. Tapi macam yang macam ni tu, tak semuanya teori dan konseptual orang luar tu sesuai dengan masyarakat. Sebab tu sastrawan pun memang dia main peranan juga. Walaupun tak semua. Walaupun dulu kan dahsyatnya tentang, sekarang itu aku tak maksud tahu. Itu pandai-pandai lah apa ni. Tapi bab teori tempatan, teori apa ya? Teori apa? Dah ada istilah apa teori? Teori ada dulu kita belajar kearifan tempatan. Tak, yang tu jenis teori. Tak, teori tempatan ni panggil apa? Teori? Aduh, lupa lah. Allah, aku lupa dia punya ni kan. Dia ada teori tu macam dia banyak lah teori apa orang panggil, macam tadi oksidentalisme tu teori luar kan. Macam teori, contoh macam teori takmilah, ta'abudiah, teori apa Dr. Jaino, citra raga wanita, citra rasa wanita kan. Kalau siapa nak tahu boleh beli buku Dr. Profesor Madya Dr. Siti Hajar Cik Man, yang dia seorang yang buat teori-teori feminis di Malaysia, dan tak ramai yang boleh cantas dia. Memang tak boleh cantas, sorry kalau tengok. Sorry kan. Dia memang hebat dia punya teori-teori dia. Macam Prof. Suhaimi ada teori kritikan fitrah kan. Siapa-siapa yang nak jadi sufi boleh tak? Sebab hang sebut teori dia kan semua macam terlalu, bila sebut teori konseptual tu macam akademik. Boleh terangkan? Boleh tak cara mudah cara mudah. Orang umum ni pakai teori, apakah kepentingan teori dalam okey. Ya cakap orang yang bukan orang sastra dia macam mana dia, sebab tadi teori-teori tu aku bagi contoh ni, salah satu ni kan. Dia teori ni, dia sebenarnya untuk kita tengok macam mana kata pendekatan lah untuk tengok satu. Pusing belanu. Jangan. Pusing belanu. Pusing. Bagi aku macam Pak Di selalu bentang buku kan. Tengok lembra jangan tengok buku. Pak Di selalu bentang buku. Jadi bila dia terangkan tentang buku tu, kalau dia boleh tanpa teori pun boleh, tapi kalau ada teori dia lebih berpandu tau. Macam contoh ada sisi dia. Okey, Pak Di nak tengok Animal Farm tu dari sudut apa? Contoh dari sudut kolonial ke, dari sudut bahasa ke. Jadi bila ada teori ni, dia memudahkan satu, nak ada sistematik lah kita punya perbahasan tu. Bila ada sistematik, jadi orang pun mudah faham apa yang kita nak tu kan. Dan kita boleh tengok satu karya tu dalam pelbagai sudut. Macam Kamaru hari ni dia sentuh pasal Occidental kan dalam karya. So dia pandang yang tu je. Mungkin ada benda yang terlepas, so cari teori lain pula untuk ni. Kebiasaan teorinya dia sudah ada struktur dia. Macam kita skema apa kan. So skema tu kita boleh tengok, okay, first karya ni, kalau karya ni karya feminis, apa yang perlu ada dalam karya ni. Jadi kalau karya ni tak ada benda yang
teori feminis cakap, maksudnya karya ni bukan feminis lah. Ada setengah tu dia mengkaji karya, maksudnya keseluruhan cerita. Ada setengah tu dia mengkaji tentang individu dalam cerita tu, terutamanya dalam Sigmund Freud kan. Dia mengkaji pemikiran individu dalam cerita tu. Jadi kalau nak kata penggunaan teori ni hanya sekadar untuk orang-orang akademik, dia tak kena lah. Maksudnya dia boleh dipakai oleh semua orang. Sebab teori ni macam kita kalau dia tak boleh guna, tak boleh setel nanti. Maksudnya maksudnya dia masa masyarakat lah. Tapi nak kata kadang-kadang bila kita guna istilah, mungkin orang macam terlalu berat, macam pasca kolonial Occidental. Padahal nak mudah ceritanya, pasca kolonial ni dari mata penjajah, Occidental ni daripada mata orang yang dijajah. Jadi bila orang yang dijajah sedar bahawa pasca kolonial yang wujud, jadi dia mewujudkan satu teori baru. Sebab tu yang Kamar sebut tadi pasal teori orang luar dengan teori orang kita, orang sekarang ni. Sebab kadang-kadang orang luar dia memandang menerusi kacamata mereka. Jadi kita bila kita nak menguji kita punya karya, jadi kita tak boleh pakai lah. Sebab tak boleh pakai teori, sebab mungkin dari sudut dia orang punya cara pandang. Kalau macam teori-teori tempatan ni, kita bentuk melalui ni. Kita bentuk melalui nurani kita, melalui pandangan alam. Itu je lah. Work view. Sebab pasca sebab bila adanya penjajah ni, bila adanya penjajah ni, kita sebenarnya bukan sekadar berubah dari sudut pakaian, pemikiran. Kita telah banyak berubah dari sudut work view. Betul. Macam mana kita pandang seni kita, kebudayaan kita. Yang tu lah. Yang macam yang aku cakap mula-mula tadi tu jenis-jenis teori. Aku bagi tahu. Kat sini aku ada salah satu buku yang aku kata ni adalah buku Kak Syahidatul Munirah, adik kepada itulah Abang Israr ni. Buku tentang Lela Rentaka. Dan aku syorkanlah untuk siapa-siapa yang dia nak baca tentang sejarah tapi tak mau terlalu berat kan. Bolehlah try baca buku ni. Buku keluaran ITBM. Buku Lela Rentaka, Kak Syah punya buku. Dan macam yang ni kira buku antara buku-buku yang mutakhir lah, yang membicarakan tentang kolonial dan sebagainya, apa semua tu lah kan. Tapi dia lebih kepada sejarah bangsa Melayu kan, yang berlandaskan kepada kitab Sulalatus Salatin kan. Boleh baca buku ni. So yang setakat yang aku dah bentangkan dekat hampa semua, yang mana yang aku faham, yang mana yang aku tahu. Dan memang banyak lagi kelompongan-kelompongan yang kena perbaiki kan. Tapi itulah yang serba sedikit aku tahu. Aku pun tak tahu sangat benda-benda macam ni, ataupun benda-benda teori Oksidentalisme. Mungkin dia ada definisi yang lain kan. Kalau mungkin ada lagi pandangan yang lain, dan aku sendiri tak jumpa, itu silap aku sendirilah kan. Tapi aku bercakap berdasarkan apa yang aku tahu, yang aku bukan yang aku belajar, tapi yang aku tahu. Belajar mungkin banyak tapi aku lupa kan. Mungkin kita cakap yang aku belajar kan. Lagi kalau orang tanya pula dah belajar tapi tak tahu kan, lagi orang salahkan aku punya cikgu-cikgu ke lecturer kan. Bukan salah mereka. Kalau silap memang salah aku sendiri, sebab aku lupa, sebab aku tak reti sangat. Dan cuma itulah, kalau yang aku nak, bukanlah aku sebenarnya bukanlah macam aku cakap tadi, aku bukanlah anti kepada teori-teori luar. Tak. Bukanlah anti Freud ke Nietzsche ke apa benda semua. Tak, aku tak anti benda tu. Cuma aku kata sebagai orang tempatan di Malaysia, kita pun tak kurang teori-teori yang apa orang panggil sarjana-sarjana kita bentangkan, sarjana-sarjana kita buat teori-teori tersebut. Dan banyak lagi teori-teori yang kita boleh pakai, teori-teori tempatan lah kan. Dan aku rasa dari pandangan aku itu lebih sesuai untuk digunakan dalam masyarakat sekarang lah kan. Mungkin lah, aku tak tahu, tapi mungkin
bila kita buat kajian ataupun kita rasa macam kita guna teori luar, orang tanya apa dah Freud, psychoanalysis, subconscious mind dan sebagainya, kita rasa macam kemah nak dengar kan, dia punya level tu tinggi kan. Sebenarnya sama je. Sebab dia orang luar. Sebab orang luar kita terlampau macam mengagungkan dia juga kan. Ini bentuk penjajahan ni. Betul. Kan kalau Freud, siapa yang tak tahu Freud dia peleceh perempuan. Kalau perempuan ni hampa pergi pecah balik. Kan Freud dia kalau hampa rasa macam dia hebat, dia rabak perempuan je kena histeria. Anak dia tu ni. Woman envy lah, penis envy pun semua. Itu semua tak lepas. Sorry. Dia terbawa trigger kan. Maksud dia aku nak sampaikan tak satu-satu teori tu tak sempurna pun. Tak perfect. Dia ada kelompongan-kelompongan dia tersendiri. Kan jadi untuk kita nak, bukanlah kita untuk sempurnakan kajian, tapi kita boleh tengok kan. Mungkin daripada Freud dia hanya tengok benda ni. Kan tapi dia tak tengok yang lain. Dia tak boleh tengok yang lain. Macam siapa lagi yang tu? Ada lagi selain Freud. Ada dulu kan teori-teori itulah kan. Tapi kalau bukan Carl Jung salah Jungian kan, dia punya teori tu teori Jungian. Dia pun salah seorang saingan kepada Freud kan. Ini semua bab pemikiran psikologi kan, psikologi. Imam Ghazali pun ada teori dia sendiri tentang psikologi. Membicarakan tentang conscious mind, subconscious mind. Apa satu ni? Aku lupa. Conscious mind, unconscious mind, subconscious mind. Imam Ghazali pun ada sendiri buat tentang, mungkin dulu dia tak panggil teori. Kita sendiri yang kata teori, yang kita yang buat teori kan. Takkan Ihak Ulumuddin cakap teori bang, buat perkataan teori. Fatwa ke apa kan. Mungkin orang dulu kaedah ke apa kan, tak pergi buat teori. Apa dah suka, kita dah suka bergaduh buat agama ni, buat teori lagi bergaduh kan. Tak kata siapa. Tapi apa lagi lah. Yang tu lah bab-bab teori ni. Aku pun tak reti. Memang aku tak reti bab teori. Terus-terang cakap, aku hanya bagi tahu je apa yang aku baca. Mungkin lepas-lepas ni boleh tengok sendirilah, carilah buku-buku teori yang lain kan. Bukanlah aku nak tekankan sangat bab teori tu, tak. Tapi kalau kata bab teori, pembacaan kita lebih berfokus. Lebih terarah, lebih kita tahulah kita nak cari benda apa. Senang cakap, guna teori kita tahu kita nak cari benda apa. Kan gunalah teori banyak. Kalau untuk golongan-golongan wanita di sana yang feminis ke dan sebagainya, boleh tengok sendirilah ada feminis ni. Dan untuk golongan Islamis, sorry to say, feminis ni bukan semuanya jahat. Aku nak cakap kan. Kalau duk cerita feminis tak faham feminis tu apa. Kalau feminis hak sama rata memang hampa ceroy. Tapi dia banyak pecahan. Feminis tu apa ni kan. Ada radical feminis kan, dia ada feminis pun banyak fasa kan. Macam aku sebut tadi, kalau hampa nak tahu tentang Virginia Woolf. Virginia Woolf tu kira tokoh-tokoh feminis yang aku buat. Virginia Woolf, lepas tu Mary Ann Warren, Shulamit Firestone, banyak lah. Hampa boleh pergi cari sendiri, hampa boleh pergi baca. Feminis pun dia ada kelompok dia. Feminis pun ada kelompok. Kelompok Marxis. Banyak. Dari tahun 1600 sampai 1700 kelompok dia apa? 1700 sampai 1800 kelompok dia apa? Betul. Gelombang dia tu. Perjuangan dia pun berbeza. Jadi kita tak boleh kata semua feminis tu memang sesat kan. Lagi bila kita tanya apa itu feminis, sisters in Islam, hampa pandai-pandai kan, rapla jingga ama ni kan, dia jadi sempit terus kan. So memang kena buka sikit. Dan aku tak macam sosialis pun bukan semuanya teruk kan. Bila orang sekarang kita kata sosialis, komunis, itu hampa memang rapla kan. Hampa pergi baca dulu, sosialis pun banyak benda. Satu lagi fasis pun banyak benda. Bila sebut fasis, Nazi, yang tu jam, itu jam. Sedangkan fasis di Jerman lain, di Itali lain kan. Fasis di Jepun pun ada fasis lain kan. So itulah gunanya teori. Yang tu je, nak abang yang tu je kan. Tapi dia melewat kot lain. Biasalah orang Penang gitu kan. Yang tu, so kita kena, bagi aku kena banyakkan lagi lah. Macam aku sendiri pun banyak lagi benda nak boleh abang.
tak boleh abang tak boleh nak bagi tahu sebab aku tak tahu. So setakat tu ya, bab proposal aku tak siap lagi. Okay, jadi kalau ada salah silap, aku minta maaf lah. Kalau kata ada sepanjang yang aku ni ada aku sentuh, aku merapu banyak. Dan kalau terasa, padam kau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak tambah lagi, tak ada dah. Jadi, tak ada dah. Bukan label